host, benarkan. Okay, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti saya minta tolong dikirimkan kepada saya rakamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang dihormati barisan para pemimpin AJK Surau, sahabat-sahabat para pendengar yang menghadiri majlis ilmu kita pada tengah hari ini, mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan juga kita beroleh pertolongan, kemudahan, syifa, keafiahan, kebahagiaan dan kedamaian di sela-sela ujian yang sedang mendatang pada musim-musim COVID-19 ini, dan mudah-mudahan kesemua ujian tersebut akan dinilai sebagai pahala dan ibadah di atas kesabaran kita dalam mengharunginya dan ketabahan kita dalam menelusurinya, insya-Allah, serta pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa-doa dan munajat kita sepanjang musim ini. Jadi insya-Allah Taala, marilah sama-sama kita niatkan doa tersebut ataupun harapan-harapan tersebut melalui bacaan doa yang sangat istimewa, iaitu Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya mengucapkan tahniah kepada kesemua para hadirin yang menghadiri program kita pada tengah hari ini, Puan Hajah, datin-datin, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita meneruskan lagi tadabbur kita, membaca kitab-kitab daripada dosa-dosa akhir zaman, yang mana kitab ini menguraikan mengenai tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil yang berlaku di akhir zaman yang datangnya daripada manusia itu sendiri. Jadi kita memfokuskan di sini tentang dosa-dosa yang seringkali dilakukan oleh manusia, baik sama ada sedar ataupun tidak sedar. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah pun membahaskan mengenai pengertian dosa bab pertama, dan kita juga telah pun beralih kepada bab koleksi dosa hati yang memfokuskan kepada dosa-dosa yang berpunca daripada hati. Pada hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kita daripada buku dosa-dosa akhir zaman ini dengan melihat dosa-dosa hati sebagaimana yang telah dihuraikan sedikit mukadimahnya pada pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu, di mana Ibn Taymiyah menakalkan dalam kitabnya Majmu' fatwa bahawa kebanyakan manusia lebih memfokuskan diri dalam menilai dosa-dosa yang bersifat fizikal, dosa-dosa yang dapat dilihat dengan nyata seperti berzina, mencuri, berbohong dan dosa-dosa fizikal lain. Namun begitu ramai sekali manusia yang tidak sedar bahawa ada dosa yang hakikatnya juga adalah bahaya, iaitu dosa hati, kerana ia sering tidak disedari, dan orang yang pelaku dosa hati ini adalah seperti orang yang mengelirukan dalam iman, yang mencipta amalan bid'ah tanpa nas dalil yang jelas, orang yang melakukan rasuah, orang yang menunjuk-nunjuk, orang yang berbangga diri, iri hati, orang yang sombong dan juga berjiwa munafik. Kesemua dosa-dosa ini, perempuan, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah, berpunca daripada hati, dan pada kebiasaannya pelaku itu bermula dengan melakukan dosa tersebut di dalam hati. Kelak akan terzahirlah mazmumah pada sifat fizikalnya, pada perbuatannya, pada akhlaknya, natijah daripada dosa hati yang tidak dididik tadi, dosa hati yang tidak dimohon keampunannya kepada Allah SWT tadi, lalu ia kekal di situ, menetap di dalam hati, menjadi titik-titik hitam yang menggelapkan hati kita. Jadi dosa-dosa ini akan menghalang manusia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga akan menjadikan jiwa ataupun diri seseorang itu akan merasa tidak takut pada azab Allah SWT. Hilang rasa kesabaran menghadapi ujian dan ketentuan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Bahkan hati si pelaku dosa itu pada kebiasaannya akan meninggalkan jihad serta amal makruf nahi munkar. Jadi dosa hati ini seperti mana kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu,
bahawasanya ada contoh berlakunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila segelintir daripada para sahabat merasa sedikit berat apabila mereka berada di dalam sebuah peperangan yang sangat panas, iaitu peperangan Tabuk. Mengambil tempoh yang sangat lama dan ia menguji kesabaran mereka, dan itu telah menimbulkan dosa hati apabila ada sedikit rasa tidak puas hati, sedikit rasa menderita dan juga rasa tidak nyaman dengan ujian yang menimpa mereka itu. Lalu Allah tegur mereka dan mereka telah meminta ampun daripada Allah dan Allah ampunkan mereka. Lihatlah wahai para pendengar, bahawa dosa hati juga menuntut daripada si pelakunya agar memohon keampunan daripada Allah SWT. Ya, agar kita ini beristighfar kepada Allah SWT. Sebab itulah kita selepas salat dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memprioritikan atau menetapkan sedikit waktu, barang beberapa minit untuk melafazkan lafaz-lafaz istighfar selepas salat. Semudah astaghfirullah. Semudah itu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali. Kerana kita tidak sedar, boleh jadi dosa hati yang kita lakukan itu bukan disengajakan, kerana ia mungkin datang daripada faktor-faktor kebiasaan, faktor-faktor mazmumah ataupun titik hitam yang sudah sedia ada di dalam hati sekian lama. Maka lafaz-lafaz istighfar inilah, perbuatan-perbuatan memohon keampunan kepada Allah inilah yang telah akan menyucikan dosa tersebut. Demikian berlaku kepada para sahabat. Rahsia dosa itu ada dalam hati mereka. Tidak mereka lafazkan dengan lisan. Namun Allah mengetahui. Lalu mereka sendiri sedar bahawa itu adalah dosa. Mereka mohon keampunan pada Allah. Allah ampunkan mereka. Tidak dinyatakan siapakah mereka itu. Tetapi dalam ayat ini disebutkan, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar. Bermakna terdapat segolongan di kalangan muhajirin dan ansar dalam angkatan peperangan tersebut yang sedikit merasa berat dengan ujian yang menimpa mereka di dalam jihad tersebutnya. Tentu ada sedikit lintasan hati, aduh kenapa berat sangat jihad ni, kenapa susah sangat, panas, tak ada air dan lain sebagainya kan. Kenapalah ini wajib, kenapalah ia dituntut. Ada sedikit perasaan-perasaan diberikan yang menjadi dosa hati. Ia menjadi rahsia, tapi Allah mengampunkan mereka dan kisah pengampunan itu dinukilkan di dalam Al-Quran sebagai iktibar kepada kita semua. Iktibar ini penting. Mengapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bagaimana fikiran kamu jika Allah melenyapkan pendengaran serta penglihatan kamu? Bayangkan kalau Allah ambil penglihatan kita, Allah ambil pendengaran kita, dan ia pula memeteraikan atas hati kamu, lalu Allah tutup pula hati itu dengan khatam, dimeteraikan hati itu. Man ilahun ghairullah ya'tikum bih, siapakah Tuhan selain pada Allah yang berkuasa mengembalikannya kepada kita? Maksud penglihatan di sini bukan sahaja penglihatan fizikal, tetapi penglihatan mata hati, pendengaran yang baik, yang mendapat mendengar perkara-perkara yang baik yang membawa hidayah, dan juga hati yang berfikir, yang menentukan antara baik dan buruk, membezakan antara yang adil dan juga yang zalim, yang hak dan juga yang batil serta lain sebagainya. Bayangkan jika semua ini Allah tutup, Allah tarik, bagi tahulah apa pun dia tak akan terima kebaikan. Berilah nasihat apa pun dia akan tolak, dan tunjukkanlah kebenaran apa pun dia akan tutup kebenaran itu dan melihat kepada kebatilan. Demikianlah bahayanya sekiranya orang-orang menolak petunjuk hidayah pada Allah SWT. Jadi penting untuk kita mengambil ibrah ataupun pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran tentang peristiwa-peristiwa umat terdahulu, termasuklah peristiwa-peristiwa mengenai dosa hati. Baik, kita lihat pula tentang punca-punca dosa hati. Jadi Imam Al-Ghazali membahagikan hal ehwal hati kepada 2 kategori. Kategori sifat, iaitu sifat hati yang mahmudah dan sifat hati yang mazmumah. Jadi sifat mahmudah ni berunsur baik dan positif, seperti sabar, syukur. Sabar kan dalam hati kan. Lisan boleh berkata dia sabar, tetapi sabar yang sebenar-benarnya letaknya di dalam hati. Kan? Kemudian syukur. Syukur ini walaupun lisan boleh melafazkan
alhamdulillah, tetapi kesyukuran yang hakiki datangnya daripada hati. Apabila hati yang paling dalam itu menghargai, merasa nikmat di atas anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, akan terzahir kesyukuran itu. Jadi kezahiran kesyukuran itu akan terlihat melalui perbuatan, tetapi hadirnya perbuatan itu adalah daripada hati yang bersyukur. Kemudian zuhud merasa cukup, merasa berpada dengan apa yang ada, datang pada perasaan itu. Nama pun rasa cukup, rasa syukur, rasa berpada. Rasa ini datangnya dari hati. Jadi itulah dia yang bermaksud sifat mahmudah berunsur baik dari dalam hati. Takwa ini bermaksud merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa memelihara kita, menjadikan hati kita ini takut untuk terjebak ataupun melakukan perkara-perkara yang berdosa. Ada takwa di situ. Jadi di mana letaknya takwa? Apabila Rasulullah ditanya oleh para sahabat, di manakah letaknya takwa? Rasulullah jawab, at-taqwa hahuna, sambil menunjukkan ke arah dadanya. Bermakna di dalam hati. Kemudian qanaah. Qanaah ini bermaksud merasa cukup. Iaitu merasa menerima dan merasa nikmat dengan apa yang sudah ada, yang dimilikinya, dan tidak mengharap-harap yang berlebihan daripada itu. Kadang qanaah ini tidak sama pada setiap manusia, itu mempunyai kadar ukuran yang berbeza. Dan insya-Allah bagi kita orang beriman, tentu ada aspek-aspek qanaah yang kita diberikan kelebihan di situ. Di samping ada kelemahan lain dari sifat mazmumah kita ataupun daripada akibat hawa nafsu kita. Namun insya-Allah pada setiap diri kita carilah di manakah poin qanaah yang kita miliki dan kita pupuklah ia, di samping kita berusaha untuk kita luaskan kepada yang lain. Ada orang qanaahnya pada kadar kesyukuran pada apa yang dimilikinya. Jadi dia terima apa yang ada dan dia rasa cukup, tidak terlalu mengharap berlebih-lebihan. Ada orang qanaahnya mungkin pada kenderaan, ada orang qanaahnya pada pakaian, ada orang qanaahnya pada rumah, kan? Dia tak apa rumah sederhana tapi nak contohnya kenderaan yang agak elok dan lain sebagainya. Jadi qanaah itu satu kelebihan, yang satu good news, satu berita baik untuk kita. Insya-Allah pada diri kita ni akan ada elemen-elemen qanaah. Mari kita pupuk elemen tersebut, di samping kita cuba qanaahkan juga aspek-aspek syahwat lain yang ada dalam diri kita. Contoh mungkin ada aspek syahwat yang berlebihan pada pemilikan kepada pakaian ke, tudung ke, contohnya handbag ataupun kasut. Mungkin di situ kita boleh pupuk lagi qanaah kita supaya kita dapat mendidik diri kita agar berpada dalam mengurus aspek-aspek yang lain. Okay, itu dalam sifat mazmumah. Dan akhirnya ihsan. Apakah itu ihsan? Itu sifat mahmudah. Ihsan bermaksud anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Sekira kamu tidak dapat melihatnya, maka seolah-olah dia melihat kamu. Jadi kita rasa Allah selalu observe kita. Itu adalah ihsan. Sebab itu walaupun kita bersendirian, kita tetap melakukan kebaikan kerana kita sedar bahawa Allah melihat kita. Manakala sifat mazmumah hati pula berunsur buruk dan negatif. Jadi lawan mahmudah tadi ialah mazmumah. Jadi mazmumah ni juga ada dalam hati. Apa dia mazmumah hati? Antaranya rasa takut akan kefakiran. Ini memang disebutkan dalam Al-Quran. Ia telah menjadi suatu sifat mazmumah yang negatif di kalangan para jahiliah. Apabila mereka bimbang akan kefakiran, mereka membunuh anak mereka dan menanam anak mereka hidup-hidup di dalam tanah. Bukan mereka bencikan perempuan, bukan kerana mereka tidak sayang anak perempuan yang baru lahir itu, tapi kerana bimbang kalau anak itu perempuan, bagaimanakah kelak dia dapat menghidupkan dirinya. Kita tahu zaman jahiliah berlaku kezaliman pada wanita, berlaku penganiayaan, ketidaksamarataan dari sudut hak-hak dan juga kewajipan. Maka di situ ibu bapa ada yang bimbang anak perempuan mereka kelak tidak boleh survive, tidak mampu meneruskan hidupnya, atau anak perempuannya kelak akan dianiaya. Maka dengan itu mereka menanam anak mereka, membunuh anak mereka supaya anak itu tidak fakir. Kemudian bentuk mazmumah hati lain ialah marah dengan takdir Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang terlintas di dalam hati. Kenapalah ini terjadi? Kenapa Allah takdirkan begini? Persoalan kenapa itu sudah menunjukkan ada rasa tidak puas hati dengan takdir Allah. Bahkan lebih parah lagi daripada itu, apabila keluar perkataan-perkataan ataupun perasaan-perasaan tidak senang dan mempertikaikan, bahkan marah kepada takdir Allah, maka dia menjadi dosa mazmumah. Kemudian hasad dengki.
Kita akan jelaskan satu persatu insya-Allah selepas ini. Menipu ni datangnya daripada hati, kerana hati itu ada niat tertentu untuk menutupi kebenaran, contohnya yang dibimbangi bahawa kebenaran itu kelak akan membahayakan dirinya. Lalu dia menipu. Jadi datang pada hati juga ya, walaupun nampak macam lisan yang menipu, tapi dia dah asal usul penipuan lisan itu adalah daripada hatinya sendiri yang takut tadi. Kemudian mengejar pangkat, boleh kita naik pangkat, bekerja bersungguh-sungguh dan berikan yang terbaik dalam pekerjaan kita sehingga kita dinaikkan pangkat, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, tetapi bukan dengan mengejar-ngejar, iaitu membodek-bodek, merayu-rayu kan, menjilat sana dan sini, na'udzubillahi min zalik. Sukakan pujian, berhati-hati. Siapa yang tak sukakan pujian? Semua orang sukakan pujian. Ini sebahagian daripada hawa nafsu manusia dan itu dijadikan fitrah sebagai hiasan hati, tapi dalam masa yang sama juga adalah ujian. Maka kita berhati-hati ketika menerima pujian. Cintakan dunia untuk berseronok, ya. Bukan tak boleh cintakan perkara-perkara yang ada di dunia ini, tetapi untuk beribadah, bukan seronok semata-mata. Cintakan kereta kerana kereta boleh membawa kita ke masjid. Cintakan harta kerana harta boleh membawa kita pergi beribadah haji contohnya, pergi umrah contohnya. Kan? Cintakan uang kerana uang boleh membolehkan kita melakukan sedekah contohnya dan lain sebagainya. Baik, kemudian dosa hati yang mazmumah yang lain juga adalah takabur, iaitu merasa sombong, riak, menunjuk-nunjuk, tamak, iaitu rasa kedekut, rasa haloba kepada suatu harta yang dimilikinya sehingga sukar untuk disalurkan kepada orang lain, ataupun haloba menginginkan sesuatu yang bukan miliknya tetapi melebihi had yang sepatutnya dia miliki atas dasar rasa keinginan itu tadi. Menunjuk-nunjuk dan bermusuhan sesama manusia. Jadi boleh kita menzahirkan nikmat, boleh kita menunjukkan kebaikan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, tetapi bukan tujuan menunjuk-nunjuk. Dan juga bermusuhan sesama manusia ialah sengaja bergaduh, sengaja cari pasal. Itu jangan dijadikan kebiasaan. Ya, jadi mana-mana di antara perkara-perkara mazmumah ini andainya adalah pada diri kita, marilah sama-sama kita perbaiki insya-Allah. Baik, sekarang ni kita akan tengok pula lanjutannya. Hati yang dimulumuri mazmumah akan menatijahkan pelbagai dosa hati yang hadir tanpa disedari. Okay, saya sampai ke muka surat 254 ya. Siapa yang dah memiliki buku ni, bolehlah buka muka surat 294. Jadi kita tak nak hati kita ni ada mazmumah, perempuan ya, kakak-kakak, adik-adik. Sebab mazmumah ni seperti yang disebutkan tadi, ibarat titik hitam. Kalau ada satu jenis mazmumah, ada satu titik hitam. Kalau baru wujud mazmumah tu, titik dia kecil. Tapi kalau dah duduk kat situ sampai 6-7 tahun, dah makin besarlah titik itu. Itu baru satu titik mazmumah. Bagaimana jika ada pelbagai mazmumah? Maka ada banyak titik hitam di dalam hati. Bagaimanakah kelak hati itu akan dapat menerima kebenaran? Jadi ia akan menatijahkan pelbagai dosa hati yang hadir tanpa disedari. Bila dah ada titik hitam tu, macam-macam boleh hadir. Macam-macam perkara tak baik hadir. Ini kerana hati yang dilanda mazmumah akan sentiasa menuntut dan mendorong tuannya untuk merasa tidak puas hati dengan apa yang sudah dimiliki, sehingga dia mengejar kepuasan yang tidak realistik. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita tengok hati orang yang tidak berpuas hati, sentiasa mengejar-ngejar perkara yang dia belum miliki, sentiasa rasa ingin mendapatkan perkara-perkara yang masih jauh daripada hak miliknya. Dia sebenarnya menunjukkan bahawa dia mengejar kepuasan yang sebenarnya tidak realistik, kerana di dunia ini tiadalah kepuasan yang realistik. Semuanya adalah sementara. Ini memang ada sedikit kepuasan, tapi memang tidak akan kekal. Tetapi bagi mereka yang dalam keadaan begini, mereka menjadi tidak realistik. Okay? Jadi dalam kekalutan mencari kepuasan yang fata morgana itu, seringkali manusia terjebak melakukan dosa-dosa fizikal puas-puas, ya, hati ni tak kenyang-kenyang, maka dia akan mula extend kepada perbuatan-perbuatan badan. Itu yang bahayanya tu. Jadi sebab tu kita nak kenal dulu dosa hati supaya kita boleh didik. Nanti dosa daripada hati itulah kelak insya-Allah akan membantu kita mengawal tubuh badan kita daripada terjebak dengan dosa-dosa yang berat. Okey. Antara sifat mazmumah yang menjadi
punca terjadinya dosa hati dan sering melanda jiwa manusia sejak zaman berzaman adalah seperti berikut. Ini saya ambil daripada kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, dan Ustazah juga dapat huraian yang menarik lah daripada halaman web Mufti Melaka. Jadi Ustazah semak juga dengan kitab Ihya ini, memang ada poin-poin ini ya. Jadi menarik himpunan ini sebab penyakit ni sama ya perempuan, daripada zaman dahulu sampailah sekarang, bahkan pada zaman-zaman akan datang. Sebab manusia ni pada fitrahnya sama, dari sudut syahwatnya ada persamaan, dari sudut musuhnya pun sama, iaitu iblis, syaitan. Ya. Jadi sebab itu akhirnya ulama boleh menghuraikan perkara ini dalam susunan yang baik supaya kita semua dapat faham, dan bila kita faham, kita pun dapat kawal diri kita supaya kita tak terjebak dalam dosa-dosa begini. Yang pertama ialah dosa hasad dengki, iaitu menginginkan nikmat yang diperolehi oleh orang lain hilang atau berpindah kepadanya. Allahu Akbar. Jadi dia nampak orang lain mempunyai nikmat tertentu, sudahlah dia tu rasa dengki ya, dia tidak rasa gembira dengan nikmat orang lain. Bahkan dia ada perasaan supaya nikmat orang lain tu pindah ke dia. Allah. Ataupun kalau tak dapat pindah kepada dia, biar hilang terus nikmat tu. Tak apa saya tak dapat benda tu, tapi jangan dia dapat benda tu. Astaghfirullahaladzim. Berat tak? Ya? Jadi seseorang yang bersifat dengki tidak ingin melihat orang lain mendapat nikmat. Can you sit down? Atau tidak ingin melihat orang lain menyerupai atau lebih daripadanya dalam sesuatu perkara yang baik. Jadi bila dia melihat orang lain dapat nikmat, dia tak nak kalau dia pula dapat nikmat. Dia tak nak ada orang lain memperolehi nikmat yang sama dengan dia. Itu dia. Ataupun dia tak nak ada orang lain dapat nikmat lebih baik daripada dia. Astaghfirullahaladzim. Ya, itu lebih dahsyat lah. Jadi dia nak dia seorang sahaja yang unggul. Itulah antara hasad dengki. Apa salahnya Allah yang telah mengurniakan kelebihan nikmat kepada orang lain. Orang yang menodai hatinya dengan dosa seperti ini akan cenderung merasa duka cita dan iri hati kepada orang lain yang akhirnya mendorong diri untuk menimbulkan fitnah dan hasutan. Jadi dia dah ada rasa dengki pada orang lain. Jadi dia menodai hatinya sendiri dengan rasa sedih. Dia sedih tengok orang lain, kenapa orang tu dapat nikmat tu. Kemudian dia rasa dengki, iri hati pada orang tu, dan akhirnya itu akan menyebabkan dirinya terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang akan menghilangkan nikmat orang itu. Akan menghancurkan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Dan perkara ini mereka boleh lakukan dengan pelbagai cara, antaranya menimbulkan fitnah ataupun menghasut supaya orang lain juga benci kepada orang yang sedang dia benci itu. Jadi fitnah dan hasutan sebegini menjadi dosa fizikal yang membawa kepada bencana dan kerosakan. Kadang-kadang dia cerita suatu perkara fitnah tu, bukan dia tahu perkara tak betul, tapi kenapa dia tergamak lafazkan? Kenapa? Puncanya adalah daripada hasad itu tadi. Ada perkara yang dia tak suka pada orang tu. Contohnya orang ni beroleh rumah tangga yang bahagia. Contoh. Kemudian dia merasa dengki. Kenapa saya tak dapat rumah tangga yang seperti itu? Lalu dia mula menimbulkan fitnah. Dia mula membuat cerita-cerita yang tidak benar. Kemudian dia pun menghasut orang lain juga. Ya, supaya contohnya memburukkan salah satu daripada dua pasangan ini. Sehingga akhirnya berlaku pula pecah belah di kalangan pasangan tersebut dan lain sebagainya. Banyaklah contoh-contoh seperti ini yang sebenarnya berpunca daripada hasad dengki. Dan perbuatan menghasut tadi, menfitnah tadi akhirnya menjadi perbuatan fizikal, betul tak? Maka dia menjadi dosa fizikal. Walhal asal usul fitnah dan hasud ini adalah daripada hati yang hasad dengki, dosa hati yang terjebak di dalam hasad dengki. Sebab itu penting, kalau kita boleh didik hati itu dulu, hilangkan hasad dengki tadi. Ya, kita channelkan pula kepada satu lagi, nama dia ghibtah. Saya tak tulis di sini, ada di belakang-belakang. Ghibtah ni adalah sejenis suatu perasaan di dalam hati apabila mana asalnya kita melihat ada kelebihan pada orang lain, tapi kita menjadikan kelebihan orang lain itu sebagai dorongan kepada diri kita supaya kita dapat beroleh kelebihan yang sama ataupun kita berusaha untuk memperolehi kelebihan yang serupa. Itu kan jadi positif, betul tak?
Rasulullah SAW bersabda mengenai bahayanya hasad ini. Kata Rasulullah apa? La tahasadu. Oh, dilarang terus. Sebab apa? Bahaya. Sebab bahayalah dilarang. Kalau benda tu tak bahaya, Rasulullah tidak akan sampai keluar perkataan larangan ni. La ni tidak. Jangan. Jangan kalian saling mendengki. Wala tanajashu. Dan jangan saling memfitnah. Wala tabaghabu. Jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan saling memusuhi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya. Maksudnya kalau kita tahu orang lain dah tawar-menawar untuk satu item tu ada satu sahaja, tapi proses tawar-menawar tu belum selesai, kita jangan kacau dulu. Sehingga dah selesai, orang tu betul-betul tak jadi beli ke, barulah kita interfere. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi insya-Allah kalau kita bersaudara, kita takkan tergamak bakhil sebenarnya. Dia menimbulkan rasa bakhil. Walaupun orang lain lebih memerlukan, namun kecintaannya melampau tersebut menghalang dirinya dari menghulurkan sebahagian hartanya kepada orang lain. Sebagai contoh, dia terlalu sayangkan duitnya, gajinya contohnya, dan dia rasa macam kalau dia sedekah sikit akan berkurang dah duit dia sebab terlalu sayangnya dia, terlalu berkiranya dia. Sen, 5 sen, 3 sen, 7 sen, semua dia kira. Dia terlalu obses ya, menjaga hartanya itu, dia akan menimbulkan rasa bakhil. Walaupun kita nampak ada orang yang miskin, yang tak makan, yang memerlukan bantuan, yang memerlukan duit daripada kita, tetapi atas sifat bakhil ini, ia akan menghalang orang tersebut daripada menghulurkan sebahagian hartanya. Lazimnya dosa bakhil ini akan lebih dikesan ketika seseorang itu ingin melaksanakan perkara-perkara yang menyempurnakan urusan agamanya. Bila kita nak detect tahap bakhil ni, perempuan, kakak-kakak, adik-adik sekalian, ialah apabila tiba masa untuk dia melaksanakan perkara wajib, ya, dia rasa berat. Itu tanda bakhil. Contoh, zakat. Zakat ni, kalau zakat tanaman lagi mencabar kan. Banyak zakat tanaman ni. Apa hasil buah yang kita dapat, banyak yang kena bagi. Kalau zakat pendapatan walaupun sikit 2.5%, tapi tak ada undang-undang yang akan kejar kita kan. Kalau kita tak bayar zakat, masuk penjara ke, tak ada. Kan? Jadi itu akan menguji iman kita. Ada orang dia melakukan perkara hanya semata-mata kerana takut undang-undang, takut hukuman. Jadi di sini iman kita akan diuji. Andainya lah tak bayar zakat, kan? Maka tak sempurnalah urusan agamanya sebab rasa bakhil, rasa takut sayang. Alamak, 2.5% kena bayar. Sayangnya penat-penat kerja, penat-penat kumpul duit dan lain sebagainya. Juga mengerjakan haji. Bila tiba masa tengok haji banyak ribu kena keluar. 10,000, 15,000 kalau nak proper kan. Macam mana ni banyaknya, sayangnya nak kumpul duit ni bukan senang ni, 10,000, 15,000 ni. Timbul rasa bakhil di situ. Satu tanda dosa hati bakhil. Lagi tanda kedekut bakhil ni adalah apabila dia susah nak memberi nafkah kepada tanggungan. Tanggungannya sendiri tu dia tak nak bagi nafkah. Dia kalau dia bagi pun dia rasa berat sangat bagi tu. Allahu Akbar. Dan jadi di sini adalah tanda-tanda dosa hati yang dinamakan sebagai bakhil. Dosa bakhil. Sebab asalnya daripada hati, tapi akhirnya terlihat pada perbuatannya. Kan? Dia tak nak bagi duit. Bila minta duit dapur, dia kata ni nafkah. Padahal makanan dapur tu adalah memang nafkah makanan. Kan? Nanti maknanya duit nak beli bedak tu tak masuk kat situ. Duit lotion ataupun yang lain sebagainya tu kan macam seorang isteri itu apabila dia membantu suaminya, dia Ustazah petik daripada orang-orang fakih ya. Ustazah bukan nak ulama fiqh, tapi Ustazah belajar daripada mereka.
Maknanya dalam fiqh tu kewajipan nafkah ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kan? Itu apabila isteri itu tidak terlibat dalam pengurusan pakaian suami ke pengurusan kerja-kerja pembersihan rumah dan lain sebagainya. Tetapi apabila isteri itu contribute, membersihkan rumah, menjaga pakaian suami, memasakkan, sebab nafkah yang sebenarnya itu ialah apabila menyediakan makanan yang siap untuk dimakan. Tetapi apabila isteri itu memberikan sumbangan dia untuk memasak dan lain sebagainya, maka apabila si isteri meminta sedikit duit belanja, maka menurut para fuqaha itu termasuk dalam nafkah yang layak diterima oleh seorang isteri. Tetapi apabila dia rasa bakhil, dia rasa macam tak payah, buat apa nak bagi duit, dah kerja dah, ada contoh lain sebagainya kan. Itu sebenarnya rasa bakhil. Selagi dia mampu, bagilah. Tapi kalau tak mampu, janganlah dipaksa. Ya, kerana tujuan isteri bekerja juga adalah untuk membantu ekonomi keluarga dan itu adalah suatu perkara yang baik, pahala kan, kemuliaan dan sumbangan kita pada masyarakat, kepada agama dan negara kan, itu semua adalah pahala. Jadi andainya mampu, tak perlu minta duit suami, usahlah diminta-minta. Tapi andainya ada keperluan yang mendesak dan lain sebagainya, usahlah pula bakhil menghulurkan nafkah kepada tanggungan. Baik. Kita tengok, mungkin kita sempat baca lagi dua yang terakhir. Yang ketiga ialah dosa hubbul jah, iaitu kasihkan kemegahan. Itu dalam hati ni ya. Dalam hati dia tu suka kemegahan. Dia suka kebesaran dan juga pangkat. Perasaan inginkan kemegahan dan pangkat kebesaran menjadikan perbuatan seseorang itu tidak ikhlas kerana Allah. Akibat daripada sifat tersebut boleh membawa kepada tipu halah sesama manusia dan boleh menyebabkan seseorang itu membelakangi kebenaran kerana menjaga pangkat dan kebesaran. Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Ada orang yang memang dia mendapat kemegahan, dia dapat pangkat. Alhamdulillah, sekiranya pangkat dan kemegahan itu tidak merosakkan hatinya. Tetapi apabila pangkat yang diperolehinya, kebesaran yang diperolehinya itu menjadikan jiwanya sukakan kemegahan, kan? Jadi dia dah mula fokus kepada melakukan perbuatan supaya dia beroleh kemegahan, beroleh kebesaran, beroleh pangkat di kalangan manusia. Dia dah tak ingat lagi, dah tak tengok Allah SWT. Apa yang dia buat tu bukan lagi kerana Allah, tapi kerana biar manusia mengiktiraf dia. Biar manusia memberikan dia kebesaran. Biar manusia menganggap dia seorang yang megah dan hebat. Biar manusia menaikkan lagi pangkat dia. Maka di situ hilang keikhlasannya. Sedangkan manusia ini hidup kerana Allah. Kita bekerja, semuanya adalah ibadah untuk Allah. Betul tak? Daripada buka mata hinggalah tutup mata. Apa yang kita buat ni sebenarnya, semuanya ini adalah untuk Allah. Kita hadir, bekerja, menyediakan kertas kerja, memproses permohonan-permohonan. Itu semuanya adalah kerana tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Jadi, ditakdirkan andainya kita beroleh pangkat kerana kerja yang cemerlang, itu adalah kerana Allah, kita ikhlas kepada Allah, Allah anugerahkan nikmat itu kepada kita. Jangan sampai dialihkan perbuatan tadi itu kerana mengejar kemegahan. Sebab dia suka, dia cintakan orang puji dia, dia cintakan dia beroleh pangkat yang tinggi dan lain sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Ini peringatan untuk diri Ustazah sendiri juga. Jadi, jangan sampai apa yang kita miliki ini memperdaya diri kita semula sehingga menjadi dosa dalam hati kita. Na'udzubillah min zalik. Ya. Astagfirullahaladzim. Yang keempat ialah dosa hubbud dunia, iaitu cintakan dunia, kasihkan dunia, mencintai perkara-perkara yang membentuk keduniaan yang tidak membawa sebarang kebajikan di akhirat. Banyak perkara yang diingini oleh manusia yang terdiri daripada kesenangan dan kemewahan. Antara perkara tersebut ada perkara yang tidak dituntut oleh agama dan tidak menjadi kebajikan di akhirat. Oleh yang demikian, kasihkan dunia itu adalah mengutamakan perkara-perkara tersebut sehingga membawa kepada lalai hatinya daripada menunaikan kewajipan kepada Allah. Kita memang akan sukakan syahwat dunia. Tetapi kalau dia terlalu mencintai dunia, dia akan mengalihkan fokus dia kepada perkara-perkara kenikmatan dunia ini dan melupakan tuntutan kebajikan akhirat itu. Dan dia akan menyebabkan orang itu lalai hatinya daripada melaksanakan tanggungjawab kepada Allah. Namun begitu, kita apa yang sepatutnya kita buat ya bila kita duduk dalam dunia ni, kita sukakan perkara-perkara dalam dunia ni, apa yang sepatutnya kita buat? Kita channelkan, kita lorongkan kecintaan kita tadi menjadikan dunia sebagai jalan untuk menuju keredaan Allah bukanlah satu kesalahan. Kita channelkan begitu. Kita suka duit, siapa yang tak suka duit kan?
Tapi kita ingat, duit ni semakin banyak Allah bagi kepada saya, semakin banyak saya akan bersedekah, insya-Allah. Dan jangan bimbang duit itu akan hilang. Kerana Allah telah menjanjikan kamu bersedekah satu akan bercambah menjadi seperti 100. Fikul lisumbulatin mi'atu habbah. Daripada satu biji benih ni dia akan naik kepada 7 cabang. Daripada 7 cabang tu dia akan ada 100 habbah. 100 lagi benih-benih pahala pada setiap cabang-cabang tersebut. Ibaratnya satu sedekah boleh menjadi 700 pahala, bergantung kepada keikhlasan dan kemampuan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi kita memang suka dunia, kita suka harta, tapi jangan lupa tuntutan Allah, maka kita channelkan dunia yang kita miliki ini untuk menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bukan satu kesalahan. Jadi tiada kesalahan untuk berusaha bersungguh-sungguh menjadi orang yang kaya. Kan? Tiada kesalahan untuk menzahirkan nikmat-nikmat Allah dalam bentuk pakaian, kenderaan, kereta, rumah dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahawa semua yang kita miliki ini kita jadikan dia sebagai jalan menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan situasi ini ketika membongkar rahsia hati sebagian orang beriman yang menyertai peperangan Uhud dengan hasrat dan cita-cita ingin memperoleh harta rampasan dunia sebagaimana pengalaman manis kemenangan dalam peperangan Badar sebelum itu. Masya Allah, puan, kakak-kakak, adik-adik. Lihatlah betapa Allah SWT itu Al-Alim, Al-Khabir, Maha mengetahui, As-Sami' Al-Basir, Maha melihat dan Maha mendengar. Sehingga kan apa yang di dalam hati manusia di kalangan mereka yang menyertai peperangan Uhud itu pun Allah tahu. Rupanya sebahagian daripada mereka itu ada menyimpan hasrat dan cita-cita nak menang supaya dapat harta rampasan. Sebab mereka dah ada pengalaman manis sebelum itu menang dalam peperangan Badar. Walaupun secara logiknya tidak mungkin akan menang. Tetapi Allah berikan kemenangan. Mereka merasakan kenikmatan. Tapi sebenarnya perempuan bukan mereka ni tamak ya, tetapi mereka telah merasai kepayahan yang amat dahsyatlah. Mereka tinggalkan harta benda mereka. Bayangkan kalau kita sekarang ni, ibarat kita tinggalkan rumah, tinggalkan kereta kita, sehelai sepinggang pergi berhijrah. Kan? Kemudian orang ambil harta benda kita semua, orang rampas gitu saja. Tiba-tiba ada peluang untuk dapat balik harta tersebut melalui peperangan. Wajar kan ada sedikit perasaan ingin mendapatkan semula harta ini yang ditinggalkan dulu. Betul tak? Kan? Tetapi rupa-rupanya itu adalah suatu bentuk ketidakikhlasan. Nampak? Pergi perang ada hasrat dunia, itu kurang ikhlas. Walaupun perang kerana Allah, tetapi hati itu mempunyai niat-niat lain. Jadi apabila Allah janjikan pula bahawa mereka akan menang, kan? Mereka akan menang selagi mereka berperang kerana Allah, mereka gembira. Kan? Dan sehingga kan timbul rasa kecewa pula apabila mereka kalah dalam peperangan tersebut. Sebahagian daripada mereka yang bercampur-campur perasaan dan niat ini mula menjadi lemah semangat untuk meneruskan perjuangan mereka. Sebab tadi kan mereka dah tahu Allah menjanjikan kemenangan. Mereka semangat, insya-Allah menang ni, dapat harta rampasan. Tiba-tiba mereka kalah. Jadi ada satu perasaan yang bercampur bau dalam hati. Kenapa ni? Kenapa Allah buat macam ni? Jadi kisahnya ini dinakalkan dalam surah Ali Imran ayat 152. Dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya memberikan pertolongan kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izinnya. Kenapa? Sebab ada segelintir ni yang mempersoalkan balik. Dia kata, kenapa kami kalah? Sedangkan Allah kata kami akan menang. Allah janji kita akan menang. Kenapa kami kalah? Lalu Allah jelaskan. Allah jelaskan dalam ayat ni. Sehingga ke masa kamu lemah iaitu hilang semangat untuk meneruskan perjuangan dan kamu berbalah dalam urusan perang itu. Kan Rasulullah suruh tunggu atas bukit, pasukan perang, pasukan pemanah. Tapi mereka tinggalkan bukit itu. Mereka pergi mengejar harta rampasan yang ditinggalkan oleh Quraisy. Kan itu satu kesilapan. Kan? Mereka tidak mendengar arahan Rasulullah. Kan? Sesudah Allah memperlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, iaitu kemenangan dan harta rampasan perang. Allah uji. Untuk seketika, pada separuh masa pertama perang Uhud itu, mereka sudah menang. Musyrikin sudah lari bertempiaran. Harta rampasan sudah ditinggalkan. Di situ Allah telah uji. Allah perlihatkan pada mereka seolah-olah mereka dah menang dan seolah-olah harta rampasan sudah pasti milik mereka. Walhal, Rasulullah kata jangan tinggalkan bukit itu. Di antara kamu ada yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata. Kenapa mereka sanggup tinggalkan juga bukit itu? Kerana ada di kalangan mereka yang hatinya sebenarnya memang dah dari awal fokus kepada harta rampasan. Itulah dia, keuntungan dunia semata-mata.
Dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat, iaitu mereka yang ikhlas, berjihad dan berjuang kerana Allah. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu. Dan Allah sengaja jadikan perkara ini terjadi, ya. Jadi mereka tewas pada separuh masa kedua, padahal masa pertama dah menang. Ini semua adalah untuk menguji iman, menguji kesabaran. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnia-Nya, dan ingatlah Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada orang-orang yang beriman. Allah maafkan, walaupun ada di kalangan mereka yang fokus kepada niat-niat dunia, telah pun Allah ampunkan apabila mereka sedar, mereka bertaubat, lalu Allah berikan mereka suatu pengajaran yang bermakna bagi orang-orang yang beriman. Baik. Ustazah rasa cukup dulu setakat ini. 4 dosa berat dah ni rasa. InsyaAllah kita buka sesi untuk soal dan jawab sekiranya ada. Dan insyaAllah untuk dosa yang kelima, dosa takabur, kita sambung pada bulan hadapan, pada kuliah kita yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk terus bersama dengan kuliah-kuliah kita. Mudah-mudahan kita semua beroleh pahala di atas kegigihan kita mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cukup dulu setakat ni dan saya buka untuk sesi soal jawab sekiranya ada. Dipersilakan boleh tanya soalan melalui chat box ataupun melalui mikrofon. Dan sekiranya ada yang bertanya soalan di Facebook, insya-Allah saya akan cuba tengok sekiranya ada di Facebook nanti. Silakan ya kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, bolehkah kita akhiri sesi kita pada tengah hari ini? Tak cukup beberapa minit sebenarnya ni. Boleh Ustazah. Boleh insyaAllah. Saya minta halal ya, berapa minit yang tak cukup ni. Sebab rasa agak berat tajuk ni. Bagi saya sendiri yang menyampaikan, saya muhasabah untuk diri sendiri dan rasanya cukup setakat 4 dosa tu. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni kita semua. Sekiranya ada terlintas sedikit daripada dosa-dosa itu di dalam hati kita ataupun di dalam ahli keluarga kita, mudah-mudahan kita semua akan disucikan oleh Allah SWT. Banyakkanlah istighfar pada hari Jumaat ini dengan lafaz Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Banyakkan selawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan baginda mengenal kita semua sebagai umatnya yang mencintainya, sebagai umatnya yang berusaha untuk menjadi hamba-Nya yang taat, dan sebagai umatnya yang berusaha untuk menjadi calon-calon ahli syurga insya-Allah. Dan marilah sama-sama kita perbanyakkan lafaz-lafaz tersebut dalam hari yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita semua kelak beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bolehkah saya tutup kalau tiada apa-apa soalan? Boleh Ustazah, silakan insya-Allah. Baik, dan kita tutup dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwaliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.